Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan pembelajaran sepanjang hayat memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira umur dan latar belakang, untuk sentiasa menimba, mencintai dan mempelajari ilmu baharu. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat akan melengkapkan masyarakat dengan kemahiran dan ilmu baharu di samping menjadikan ia sebahagian budaya dan gaya hidup. Kata ia, pembelajaran sepanjang hayat penting bagi memastikan masyarakat tidak ketinggalan dan hanyut dalam arus globalisasi serta kemajuan teknologi terkini. Datuk Seri Lee berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival PSH Komuniti Madani Pengiktirafan Malaysian Book of Records MBR di Stadium Tertutup Miri pada Sabtu. Ujarnya, penganjuran Karnival PSH Komuniti Madani ini diharapkan dapat memulakan pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan masyarakat Miri. Jelasnya, penyertaan orang ramai dalam pelbagai kursus pendek dalam karnival ini tidak hanya membekalkan kemahiran baru tetapi juga meningkatkan peluang kerjaya dan pendapatan masyarakat tempatan. Dalam pada itu, kira-kira 300 peserta telah mendaftarkan diri untuk menyertai 4 kursus pendek yang dijalankan iaitu mobile video editing, pembuatan mi kuning, urutan reflexologi dan pengendalian drone. Karnival ini akan dicatatkan dalam MBR sebagai jumlah penyertaan kursus pendek terbanyak atau largest participations of lifelong learning program yang dijalankan serentak di semua kolej komuniti seluruh Malaysia. Difahamkan, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti mensasarkan penyertaan lebih 20,000 peserta dengan sasaran 444 jenis kursus pendek. Di Serian pula, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup Datuk Martin Ben telah melakukan tinjauan ke tapak cadangan pembinaan baharu jalan di Kampung Matung Mumbuk pada Jumaat. Jalan tersebut akan bersambung terus dengan Jambatan Sungai Kedup Kampung Mantung Mumbuk dan Kampung Mantung Berawan yang telah siap dibina pada Ogos 2022. Difahamkan, Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA telah memperuntuk sejumlah RM600,000 bagi membina dan menurap jalan sepanjang 400 meter itu. Menurut Datuk Martin, pembinaan jalan baharu tersebut akan dimulakan setelah semua proses dan dokumentasi projek dilaksanakan serta mendapat surat persetujuan pemilik tanah yang terlibat. Justru beliau mahukan Ketua Kaum Kampung Mantung Mumbuk, Anis Aing, menyediakan surat tanda persetujuan tersebut dalam masa segera agar projek itu dapat dijalankan pada tarikh yang lebih awal. Tambah beliau, keluasan tanah atau saiz jalan harus mengambil kira laluan pemasangan kemudahan utiliti seperti sistem peparitan bekalan air, tiang pendawaian, bekalan elektrik dan komunikasi sama ada di bahu kiri atau kanan jalan pada masa akan datang. Sementara itu, Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak berperanan penting dalam menyokong pembangunan industri pertanian moden. Adun Simunjan Auladris berkata, UiTM Sarawak berfungsi sebagai perunding dan pelaksana yang membawa kepakaran dan pengetahuan untuk memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Melalui pendedahan kepada pertanian moden dan inovasi, kita dapat meningkatkan hasil pertanian, memadukan teknologi pertanian dan meningkatkan kualiti produk pertanian. Ini bukan hanya bermanfaat kepada peserta, tetapi juga akan membantu meningkatkan pendapatan komuniti secara keseluruhan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program pemerkasaan komuniti perkampungan pesisiran pantai melalui sistem pertanian moden di Pejabat Daerah Simunjan pada Sabtu. Dalam pada itu, Aula memaklumkan program berkenaan berlangsung secara serentak di 3 kawasan iaitu Simunjan, Gedong dan Sebuyau. Difahamkan program selama sehari itu melibatkan 130 peserta dengan 5 sesi taklimat iaitu pengenalan kepada pertanian moden, eksplorasi kisah kejaya Petani Berjaya, pertanian moden dan keusahawanan pertanian moden dan inovasi serta taklimat pelaksanaan program dan maklum balas peserta. Laporan seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bakal mengadakan 2 majlis besar iaitu Majlis Anugerah Tinta Kenyalang 2023 pada 20 Oktober 2023 dan Pementasan Teater Hikayat Sarawak Makmur pada 21 Oktober 2023 di Balai Budaya DBP Cawangan Sarawak.
Ahli Lembaga Pengelola DBP Sarawak yang juga Adun Daro, Safi'i Ahmad berkata, Majlis Anugerah Tinta Kenyalang 2023 ini akan mengiktiraf 5 kategori yang berbeza, manakala pementasan tersebut merupakan salah satu program khas dalam rangka sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Menurutnya, antara program dan aktiviti lain yang akan dilaksanakan oleh DBP selain dua majlis tersebut iaitu pencalonan Anugerah Sastra Negeri Sarawak ke-11. Jadi untuk makluman Anugerah Sastra di Sarawak ini ianya dilaksanakan 2 tahun sekali. Jadi untuk kali ini ianya akan disampaikan pada tahun 2024. Pencalonan untuk Anugerah Sastra Negeri Sarawak yang ke-11 ini kita akan buka pada 16 hari bulan Oktober. Dan insyaAllah akan berakhir pada bulan Januari tahun hadapan. Beliau berkata demikian semasa sidang media pementasan Teater Hikayat Sarawak Makmur dan Majlis Anugerah Tinta Kenyalang 2023 di Bilik Mesyuarat DBP Cawangan Sarawak Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Safi'i juga menyuruh semua penggiat seni, pertubuhan dan individu yang berminat untuk menghantar pencalonan mereka bagi merebut anugerah ini. Beliau juga mengalung-alungkan masyarakat terutamanya penduduk Kuching untuk menyaksikan pementasan yang bakal diadakan. Keperkembangan di Konstitusi Repok di mana RM147,915 diperuntuk menerusi Jabatan Pengaliran dan Saliran GID bahagian Seri K untuk melaksanakan projek Tebatan Banjir Sekolah Kebangsaan SK Ulu Meradong. Ia bagi mengatasi isu banjir yang sering berlaku di sekolah tersebut akibat masalah parit tersumbat dan saliran yang tidak baik menyebabkan paras air sungai kerap melimpah ketika musim hujan. Majlis penyerahan tapak projek tersebut disempurnakan oleh Gung Hing Kion yang mewakili Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiong Si dalam satu majlis ringkas pada Jumaat. Projek tersebut akan dilaksanakan selama 3 bulan yang merangkumi pembersihan parit sepanjang 980 meter dan pembinaan sistem peparitan baharu dalam kawasan sekolah sepanjang 160 meter. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Ulu Meradong, Ali Leban Anol, sekolah tersebut mempunyai lebih 60 pelajar dari 10 rumah panjang berdekatan. Ujarnya, sekolah terbabit sering dilanda banjir sepanjang tahun terutamanya pada musim hujan di mana ketika paras air sungai naik, ia boleh mencecah kedalaman sehingga 5 kaki sekaligus menyukarkan pelajar dan guru untuk hadir ke sekolah. Keperkembangan lain, peruntukan RM58 bilion yang diperoleh HIS Sarawak pada Belanjawan 2024 dapat membantu dalam merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Pertambahan jumlah peruntukan untuk Sarawak pada Belanjawan kali ini amat dihargai dan disambut baik oleh masyarakat tempatan termasuk pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sarawak. Hasil temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan beberapa pelajar UiTM Sarawak mendapati rata-rata mereka optimis kerajaan Sarawak akan merancangkan pembangunan negeri ini menggunakan bajet yang diberikan. Menurut Olivera Chrissy Edison, bajet RM58 bilion mampu merancangkan lagi pembangunan di Sarawak, terutamanya untuk membangunkan sekolah-sekolah daif termasuk infrastruktur asas seperti jalan raya. Seperti yang kita tahu, Sarawak telah banyak melakukan pembangunan dan NSUT sendiri. Bajet yang diberikan persekutuan dapat digunakan untuk menaik taraf bangunan dan prasarana daif sekolah-sekolah di kawasan luar bandar. Sementara itu, KCD Rayang berpendapat pemberian seperti subsidi sebanyak RM209 juta untuk pengangkutan udara bagi penduduk desa dan pedalaman amat dihargai kerana ia dapat membantu pelajar luar bandar. Sudah tentu Perdana Menteri Malaysia telah merangkumi subsidi sebanyak RM209 juta untuk pengangkutan udara. Ini akan membantu perjalanan pelajar IPTA dari Sarawak yang belajar di luar negeri lebih-lebih lagi mereka yang datang dari keluarga yang susah. Bagi Edrix Midang Andrew pula, Belanjawan 2024 amat mementingkan pemekasaan sektor pendidikan sebanyak RM68 bilion telah diperuntuk bagi pendidikan teknikal dan vocational TVET. Jelasnya ia dapat membantu Sarawak meningkatkan pelajar-pelajar dalam industri teknologi terkini seperti tenaga hijau dan hidrogen. Belanjawan 2024 untuk Sarawak ada kebaikannya juga dari segi menaikkan industri teknologi hijau melalui pembangunan Ihsan TVET yang memenuhi keperluan semasa yang ingin dibawa oleh Sarawak.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Karnival PSH Komuniti Madani yang disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di Stadium Tertutup Miri pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.